Tapi saya ingat, sebaik saya masuk 2-3 bulan, krisis pertama paling besar yang dilalui oleh parti ialah apabila berlaku lompat di Perak dahulu. Calon kita 2 orang lompat, oleh sebab itu jatuh Kerajaan Pakatan Rakyat di Perak pada ketika itu. Kemudian seterusnya berlaku lagi, ahli-ahli parlimen kita pula lompat lagi. Bayan Baru lompat, Padang Serai lompat. Siapa lagi lompat nama tu? Padang Serai, Bagan Serai. Jadi Kulim Bandar Baru lompat masa tu. Pakai je kopiah, lompat juga. Jadi daripada tahun 2010, kita berhadapan dengan kemarahan dan kekecewaan rakyat. Kerana masuk pilihan raya, mereka pilih calon-calon ini atas landasan keadilan, tiba-tiba kena khianat. Jadi akhirnya orang kata, selain daripada orang kecewa, kita terpaksa berdepan dengan satu soalan yang layak dan berhak rakyat tanya. Soalannya ialah, macam mana kamu pilih calon ni? Kamu pilih-pilih, lepas tu dia lompat. Lepas tu boleh kena beli. Jadi sangat sukar dalam tempoh 1-2 tahun selepas 2010 itu untuk kita membina kembali keyakinan rakyat. Saya ingat, saya masa itu masuk kampung, masuk bandar, menerangkan soal NFC, lembu, kondo tahun 2011-2012. Rakyat setuju dengan kita. Rakyat marah dengan UMNO, tapi rakyat tanya, apa jaminan kamu ada kalau kami percaya sekali lagi lompat itu tidak akan berlaku? Ada pembaharuan-pembaharuan yang parti telah buat sebenarnya. Contohnya dalam pilihan raya umum yang lepas, calon-calon parti perlu menandatangani perjanjian supaya bila masuk dalam pilihan raya, kalau kamu lompat, maka kamu kena bayar. Itu yang Zuraida sekarang tengah berdepan. Saya berdoa lah kan, supaya kita menang, dan nanti kalau ditakdirkan kita menang dapat 10 juta, saya dah akan berkira ni kan, saya akan maklumkan dan bentangkan, dan ni dengar ni, orang luar dengar kan, saya akan maklumkan dan bentangkan, kalau dapatlah 10 juta itu kan, itu hak parti 10 juta kan, tapi kita nak minta 2 juta untuk buat kenduri rakyat satu Malaysia. Pembaruan itu berlaku. Dan ada baiknya. Cuma 2018 lalu pun ada masalah. Kalau orang tanya, kenapa ni ada perjanjian tapi masih lagi lompat? Azmin lompat, Saifuddin Abdullah lompat. Siapa lagi lompat? Aku dah lupa dah. Saya tahu kenapa, apa masalah dia. Tak apa, lepas ni aku nak pergi Batu Pahat cari dia. Dia balas birat Batu Pahat kan. Saya tahu sebab apa. Sebabnya ialah bongkaknya sebahagian daripada mereka ini, sementara semua calon lain tanda tangan perjanjian dengan parti, mereka tak tanda tangan, saudara-saudari. Sebab dia rasa dia hebat. Azmin. Menteri besar, bakal Perdana Menteri. Dia tak nak. Zuraida juga ngok lah pergi sign kan. Orang lain semua sign, dia tak sign. Sebab itu bukan semua kita boleh saman. Ada yang kita boleh saman dan ada yang terlepas. Akibatnya bila Sheraton Move itu berlaku, sekali lagi dan kali ini lebih parah, kita berdepan dengan kemarahan rakyat. Macam mana kamu pilih calon ni? Tak tahu ke? Kau nak tanyalah pimpinan parti, kita nak buat macam mana? Saya ambil contoh Kamarudin Jaafar, Bandar Tun Razak.
pijak semut tak mati. Kalau jumpa ni baik betul ya. Oh dulu Setiausaha Agong PAS. Kalau ikut rekod ni memang dosa pun kurang berbanding dengan kita. Jadi kalau nak marah pimpinan, betul lah kita rasa tak sangka lah, takkan lah. Kamaruddin Jaafar bercakap ni cukup lembut saudara-saudari, kan? Sebab itu saudara-saudari, nak masuk pilihan raya kali ini, satu perkara yang jadi tanggungjawab besar saya untuk membantu Datuk Seri Anwar ialah memastikan calon-calon kita itu benar-benar calon yang layak kita ketengahkan untuk rakyat. Ramai orang takut dengan saya sebab dia kata saya ni garang. Kalau contohnya, ya, siapa yang kerja dengan saya memang takut lah kan, sebab saya memang garang. Kalau maksudnya nampak kurang rapat dengan saya, orang takut matilah tak jadi calon. Saya nak bagi jaminan kepada semua, saudara-saudari akan mengepalai kempen lapangan kita. Saya tak ambil pot pun kau suka siapa sebenarnya. Saya tak kisah. Tanggungjawab saya hanya satu sahaja. Saudara-saudari ada akhlak, calon-calon yang kita nak letak ni mesti orang yang ada akhlak, mesti cerdik, mesti boleh buat tanggungjawab itu dengan baik, dan paling penting mesti amanah saudara-saudari. Kalau kau tak suka aku pun aku tak kisah pun. Saya tak peduli. Jadi dia tak timbul soal orang itu, orang ini. Cuma saya tak suka dibodek. Jadi janganlah bodek saya. Cari pasal kau bodek aku. Kan? Jadi saya kurang sikit. Kalau orang bodek janganlah. Kan? Sebab bagi saya ialah seperti mana kita kalau orang Islam, kan? Luaran kita ke penampilan kita yang akhirnya menentukan darjat kita ialah takwa kita dengan Allah. Perbuatan kita, pahala kita, amal kita, kebajikan kita. Itu yang paling penting. Ahli politik pun sama. Kamu mungkin perangai begini, ada orang suka, ada orang tak suka, style masing-masing. Tapi itu tidak penting. Yang penting ialah dengan rakyat, kamu rajin, kamu buat kerja, kamu amanah, kamu ada akhlak. Insya-Allah kamu akan selamat, saudara-saudari. Dan itu tanggungjawab saya. Cuma nak buat keputusan itu, yang ini kita nak berbeza dengan parti-parti lain. Kalau dalam UMNO sekarang ni, dia tak habis lagi bergaduh. Sebab dia ada masalah. Perdana Menterinya Ismail Sabri. Tapi yang menentukan calon ialah Zahid Hamidi. Jadi kalau nak masuk pilihan raya, kalau dalam budaya yang macam UMNO yang kena agak-agaknya bakal calon yang nak jadi dalam UMNO ni, agaknya dia nak pergi cium siapa, saudara-saudari? Dulu senang, dia pergi cium Rosmah. Sekarang nak cium Rosmah, macam mana Rosmah tengah sedih, murung sebab rindu Kak Najib. Jadi kalau dalam UMNO, dalam keadaan itu yang politik, caranya, prosesnya adalah ketinggalan zaman yang memusatkan kuasa itu semata-mata kepada nafsu orang politik di atas. Macam mana dia nak pilih calon, saudara-saudari? Itu yang menyebabkan budaya bodek, dan daripada budaya bodek itu dia jadi budaya rasuah. Kerana dia untuk bodek, kalau datang saja bawa air liur, siapa nak layan? Dia kena bawa duit, saudara-saudari. Kemudian dia bawa duit. Jadi kalau saya jadi orang yang menentukan calon, dia bawa duit ke apa, saya tertariklah. Dia ni kaya, kereta besar, hebat. Jadi akhirnya budaya yang cukup dibenci oleh rakyat itu, budaya yang melahirkan katak-katak selama ini, budaya yang menghina mandat yang rakyat bagi, kalau kita tak tukar proses kita, budaya itu akan berterusan dalam parti.
Cukuplah kita kena 2-3 kali. Sebab itu saya minta saudara-saudari, walaupun saudara-saudari mungkin kurang faham tentang apa yang GPRP nak buat ni dengan SISTA dan sebagainya, dia ada fungsi yang paling penting selain daripada kita masuk pilihan raya tak syok sendiri dengan menggunakan data. Yang paling penting juga, dia membantu kami di pimpinan benar-benar mengkaji dan menilai calon-calon supaya yang bakal jadi calon nanti itu benar-benar orang yang bukan gebang saja. Kerana data tak boleh menipu, saudara-saudari. Dia tak boleh, contohnya saya ingat dalam pilihan raya 2018 dulu, ada orang daripada Ledang tak? Ledang ada Ledang. Ada wakil Ledang, ada wakil Ledang kat belakang kan. Cerita ni saya ungkit sampai bila-bila. Saya turun kat Ledang, kat Tangkak semua kan. Masa itu, ada seorang yang baru masuk dalam parti daripada MCA. Nama dia Dr. Chong. Ingat Dr. Chong? Dia lompat lah. Dr. Chong ni, saya dimaklumkan Dr. Gigi. Dah lama lah kan. Jadi masa itu, dengan segalanya, semua nak jadi calon semua kan. Adalah pimpinan parti yang berkeras. Saya kurang setuju dengan Chong ni sebab saya perhati perangai dia, perangai MCA. 2-3 kali yang saya turun kat Tangkak, kat Ledang tu, saya rasa dia ni saya tak sedap hati. Saya rasa dia macam MCA. Sebab dia suka bodek. Jadi, tapi ada pimpinan parti yang kata, dia ni cukup kuat. Bila dia buat kerja, dia telah pun berkempen dengan 20,000 orang. Kemudian tunjukkan, kalau ada sistem-sistem sebelum itu, dia ni dah ada sampai 20,000 orang. Saya turun ke Tangkak, tanyalah, betul ke? Saya tahu orang Tangkak kata apa? Itu bukan yang dia kempen. Dia doktor gigi. Dia masukkan semua senarai nama pesakit dia selama 20 tahun dalam tu. Memanglah ada puluh-puluh ribu orang. Saya gelak. Tapi memang itu yang berlaku.